Hai, Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, pada video kali ini cikgu akan membincangkan soalan latih kendiri 4.1C, buku teks muka surat 113 dan 114. Apa tunggu lagi? Jom! Soalan 1. Hitung pendapatan bercukai berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi. Untuk soalan A dan B, bentuknya adalah sama. Bagi menghitung pendapatan bercukai, kita perlu ingat formula tolak. TCL. T tolak C tolak L. Jumlah pendapatan adalah T, pengecualian cukai adalah C, pelepasan cukai adalah L. Maka kita perlu tolak sahaja jumlah pendapatan ditolak dengan pengecualian, tolak dengan pelepasan. Maka untuk jawapan A berjumlah 75,840. Soalan B bentuk yang sama. Kita mengambil kira jumlah pendapatan ditolak dengan pengecualian dan ditolak dengan pelepasan, dan jumlahnya adalah 52,410. Macam mana? Senang je kan soalan A dan B? Soalan C dan D pun simple saja, cuma bezanya sedikit sahaja. Yang membezakan adalah di soalan C dan D diberi jadual pelepasan, di mana setiap pelepasan ada had yang tertentu. Contohnya soalan C, insurans perubatan dihadkan hanya tidak melebihi 3,000, manakala yang dituntut adalah 3,600. Maka apabila kita membuat pengiraan, kita tidak boleh menuntut sebanyak 3,600, tapi kita hanya boleh membuat penolakan tidak melebihi had yang telah ditetapkan. Maka untuk C, pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan ditolak dengan pelepasan individu 9,000, insurans hayat 6,250 dan insurans perubatan hanya 3,000. Maka jumlahnya adalah 49,960. Begitu juga soalan D. Kita perlu mengambil kira had kelayakan yang telah ditetapkan semasa membuat pengiraan. Contohnya pada soalan D, insurans hayat KWSP dihadkan tidak melebihi 7,000, manakala yang dituntut adalah 11,420. Maka semasa membuat pengiraan, kita hanya boleh membuat pelepasan sebanyak 7,000. Maka pendapatan bercukai dikira jumlah pendapatan ditolak dengan pelepasan individu 9,000, ditolak dengan insurans hayat 7,000 sahaja, dan ditolak dengan insurans pendidikan iaitu 2,400, jumlahnya adalah RM95,021. Soalan kedua. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi setiap yang berikut dengan mengambil kira rebak cukai sekiranya layak. Untuk menghitung cukai pendapatan, kita perlu merujuk kepada banjaran pendapatan bercukai untuk setiap pendapatan bercukai yang telah dinyatakan dalam A, B, C dan D. Untuk soalan A, jumlah pendapatan bercukainya ialah 108,630 berada di banjaran di antara 100,000 hingga 250,000. Maka untuk 100,000 yang pertama dia dikenakan cukai sebanyak 10,900, manakala yang selebihnya didarab dengan kadar 24% dan jumlahnya adalah RM2,071.20. Untuk menghitung rebat, bagi cukai pendapatan ini dia tidak layak kerana jumlah pendapatan bercukainya telah melebihi 35,000. Maka rebat ialah RM sifar. Maka jumlah cukai yang perlu dibayar, kadar asas ni ditambah dengan RM2,071.20, maka jumlah cukai yang perlu dibayarnya adalah RM12,971.20. Soalan B, jumlah cukai pendapatannya adalah 28,440 berada di banjaran di antara 20,000 hingga 35,000. Maka untuk 20,000 yang pertama dia dikenakan cukai sebanyak 150, manakala selebihnya didarab dengan kadar 3% dan jumlahnya adalah RM253.20.
Untuk menyemak rebat, disebabkan oleh pendapatannya kurang daripada RM35,000, dia layak mendapat rebat sebanyak RM400 lagi. Maka jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayarnya adalah 150 tadi ditambah dengan RM253.20 ditolak dengan kadar rebat 400, maka jumlah cukai yang perlu dibayar adalah RM3.20 sahaja. Soalan C, jumlah pendapatan bercukainya berada di banjaran di antara RM35,000 hingga RM50,000. RM35,000 yang pertama, dia dikenakan cukai sebanyak RM600 dan selebihnya didarab dengan kadar 8% dan kita akan dapat di sini RM21.60. Tetapi pada soalan C, dia membayar zakat sebanyak RM500. Maka dia mendapat rebat sebanyak RM500 di sini walaupun pendapatannya melebihi RM35,000. Tapi dia telah membuat pembayaran cukai, maka dia boleh menolak rebat cukai ini. Maka jumlah cukai yang perlu dibayar adalah RM600 ditambah dengan RM21.60 ditolak dengan zakat, maka jumlahnya adalah RM121.60. Soalan D, jumlah pendapatan bercukainya adalah berada di banjaran antara RM50,000 hingga RM70,000. RM50,000 yang pertama, dia dikenakan cukai sebanyak RM1,800, manakala selebihnya didarab dengan 14% dan kita akan dapat di sini RM335.16 untuk selebihnya. Dia telah membayar zakat sebanyak RM1,250, maka untuk menghitung jumlah cukai yang perlu dibayar adalah jumlah cukai pendapatan ditolak dengan rebat. Cukai pendapatannya adalah RM1,800 ditambah dengan RM335.16 dan ditolak dengan zakat RM1,250, maka jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM885.16. Soalan yang ketiga, Puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM61,593. Jumlah pelepasan cukai ialah RM14,320. Dia membayar zakat RM700. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah. Di sini cikgu telah menyediakan jadual itu jumlah pendapatannya dan pelepasan yang diminta dan pendapatan bercukainya cikgu kira dengan menolak jumlah pendapatan ditolak dengan pelepasan. Maka cikgu dapat di sini ialah RM47,273. Kemudian cikgu semak pendapatan bercukai berada di banjaran ini. Maka untuk RM35,000 yang pertama, dia dikenakan cukai sebanyak RM600 dan selebihnya didarab dengan 8%. Maka jumlah cukai pendapatannya adalah RM1,581.84. Tetapi dia telah membuat pembayaran zakat pada tahun tersebut iaitu jumlahnya RM700. Maka dia layak mendapat rebat cukai sebanyak RM700. Untuk mengira cukai pendapatan yang perlu dibayar, jumlah cukai pendapatan tadi ditolak dengan rebat. Maka cikgu dapat di sini adalah RM881.84. Soalan yang keempat, pendapatan bercukai Puan Siu adalah RM75,311. Gajinya dipotong sebanyak RM300 untuk PCB. Kemudian dikata PCB tidak mencukupi untuk membayar cukai pendapatannya. Berapakah baki cukai pendapatan yang perlu dibuat kepada LHDN? Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu membuat pengiraan cukai pendapatan dan juga membuat pengiraan ke atas PCB yang telah dipotongnya. Okey, jumlah cukai pendapatannya adalah jumlah pendapatan bercukainya dinyatakan dalam soalan
75,311 berada di banjaran 70,000 hingga 100,000. Maka untuk 70,000 yang pertama, dia dikenakan cukai sebanyak 4,600 dan selebihnya didarab dengan 21%. Maka jumlah cukai pendapatannya adalah cikgu tambah 4,600 ditambah dengan RM1,115.31, maka jumlahnya adalah RM5,715.31. Untuk menghitung PCB yang dipotong pada tahun tersebut, 300 hanya untuk 1 bulan. Tetapi untuk tahun tersebut dikira sebanyak 12 bulan, maka 300 didarab dengan 12 bulan, jumlah PCB-nya ialah berjumlah 3,600. Di sini kita telah melihat memang PCB-nya tidak mencukupi untuk membayar cukai pendapatan. Maka selebihnya dia perlu membuat bayaran kepada LHDN dengan mengira jumlah cukai pendapatan ditolak dengan PCB, iaitu baki tersebut sebanyak RM2,115.31. Inilah yang perlu dibayar oleh Puan Siu kepada pihak LHDN. Untuk soalan yang kelima, dia minta kita hitung jumlah cukai pendapatan dengan menggunakan cara taksiran cukai berasingan bagi Encik Subra dan isterinya. Pendapatan mereka adalah Encik Subra adalah 61,000 dan manakala isterinya adalah 56,000, dan ini jadual ini menunjukkan pelepasan yang dituntut oleh mereka berdua. Bagi menyelesaikan soalan tadi, cikgu masukkan segala maklumat yang diberi di dalam soalan. Cikgu masukkan di dalam jadual seperti yang cikgu tunjukkan ini. Cukai taksiran berasingan, maka kita buat pengiraan masing-masing lah bagi Encik Subra dan isterinya. Jumlah pendapatan cikgu masukkan di sini dan pelepasan yang dituntut oleh mereka berdua. Bagi individu, dia layak mendapat 9,000, Encik Subra pun 9,000. Gaya hidup, hadnya cuma 2,500. Encik Subra menuntut sebanyak 2,000 dan manakala isterinya menuntut sebanyak 2,500. Insurans hayat, Encik Subra menuntut sebanyak 6,000, manakala isterinya menuntut sebanyak 5,900, tidak melebihi had. Tabung SSPN, Encik Subra menuntut sebanyak 5,000, manakala isterinya 6,000. Insurans pendidikan, Encik Subra menuntut sebanyak 2,600, manakala isterinya 2,000. Untuk mengira cukai pendapatan, jumlah pendapatan perlu ditolak dengan semua pelepasan ini. Maka untuk Cik Subra, cikgu dapat di sini 36,400, manakala isterinya 30,600. Bagi mengira cukai pendapatannya, cikgu perlu merujuk pendapatan bercukai ke banjaran pendapatan masing-masing. Encik Subra terletak di banjaran di antara 35,000 hingga 50,000. Untuk 35,000 yang pertama, dia dikenakan cukai sebanyak 600 dan selebihnya didarab dengan 8%. Maka jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Subra adalah 712 dan dia tidak layak mendapat rebat kerana pendapatan bercukai telah melebihi 35,000. Maka cukai pendapatannya tetap berjumlah 712. Kita lihat pula isteri Encik Subra. Pendapatan bercukainya terletak di banjaran 20,000 hingga 35,000. Untuk 20,000 yang pertama, dia dikenakan cukai sebanyak 150 dan selebihnya didarab dengan 3%. Maka jumlah cukai pendapatannya adalah 468. Disebabkan oleh pendapatan bercukainya kurang daripada 35,000, dia layak mendapat reban 400 lagi. Maka jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh isteri Encik Subra adalah ditolak dengan reban 400.
maka dia perlu membayar hanya RM68 sahaja. Maka bagi menghitung jumlah cukai pendapatan Encik Subra dan isterinya, kita perlu menggabungkan kedua-dua jumlah cukai pendapatan mereka, iaitu RM712 ditambah dengan RM68, maka jumlahnya adalah RM780. Soalan ke-6, Firdaus ingin membayar cukai jalan bagi kedua-dua kenderaannya, iaitu motosikal dengan kapasiti enjin 220 dan keretanya 1860 cc. Untuk menghitung cukai jalan, kita perlu mengambil kira kapasiti enjin. Untuk motosikalnya, kapasiti enjin ialah 220 cc, berada di antara 200 hingga 250 cc, maka dia hanya dikenakan kadar asas sahaja, iaitu RM50 sahaja untuk motosikal. Bagi kereta pula, kapasiti enjin ialah 1860 cc, berada di julat 1800 hingga 2000 cc. Maka dia dikenakan kadar asas 280 dan selebihnya didarab dengan 50 sen setiap cc yang melebihi 1800. Maka pengiraannya adalah cc kenderaan 1860 ditolak dengan 1800 cc selebihnya, iaitu jumlahnya didarab dengan 50 sen, iaitu kita dapat sini RM30. Maka jumlah cukai jalan bagi keretanya adalah kadar asas ditambah dengan RM30 tadi, iaitu jumlahnya adalah RM310 bagi kereta Firdaus. Soalan ke-7, Puan Kim memiliki pangsa puri dan cukai pintu yang dikenakan adalah 5%. Anggaran sewa rumah itu adalah RM1,500 sebulan. Hitung jumlah cukai pintu. Ini adalah anggaran sebulan, RM1,500. Maka untuk nilai tahunan, kita perlu darabkan dengan 12. Jumlah cukai pintu dikira dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Kadarnya adalah 5% didarab dengan sebulan RM1,500 darab dengan 12 bulan untuk mendapatkan nilai tahunan. Maka jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim adalah berjumlah RM900. Soalan ke-8 adalah berkaitan dengan cukai tanah. Untuk mengira cukai tanah, jumlah cukai tanah adalah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarab dengan jumlah keluasan tanah. Encik Abdullah memiliki keluasan tanah sebanyak 300 meter persegi dan kadar cukai tanah yang dikenakan adalah 15 sen bagi setiap meter persegi. Maka kita perlu darab sahaja kadar tersebut didarab dengan keluasan tanah Encik Abdullah. Maka jawapannya adalah RM45 sahaja. Dan soalan yang terakhir adalah berkaitan dengan cukai perkhidmatan. Yisun telah memakan sepinggan nasi goreng dan 2 ketul ayam goreng dan secawan kopi. Di dalam jadual dinyatakan harga bagi setiap makanan yang dimakannya. Tetapi di sini untuk harga seunit sahaja. Di dalam soalan dinyatakan Yisun mengambil sepinggan nasi dan 2 ketul ayam goreng serta secawan kopi. Maka cikgu tulis di sini untuk nasi goreng 1, ayam goreng 2 dan kopi 1. Untuk mengira cukai perkhidmatan adalah jumlah makanan yang diambilnya didarab dengan kadar 6%. Okey, di sini cikgu darab ayam tu dengan 2 ketul. Maka jumlah cukai perkhidmatan yang perlu dibayar adalah RM1.20. Soalan ditanya hitung bil bagi Yisun. Dia bukan tanya kadar cukai perkhidmatan, tapi dia tanya bil. Maka jumlah bilnya adalah jumlah bayaran bagi makanan ditambah dengan cukai perkhidmatan yang dikenakan. Maka jumlah bil Yisun adalah RM21.20.
selesai menjawab soalan latih kendiri 4.1C. Macam mana? Senang je kan? Sehingga bertemu lagi pada video-video yang seterusnya. Belajar bersama Cikgu Bayati, sebarkan ilmu, luaskan pengetahuan. Assalamualaikum. Matematik, senang je kan?